المتقون muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi radhiyallahu anhum qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوههم أو كما قال حديث صحيح رواية الترمذي daripada Bahz bin Hakim, daripada bapaknya, daripada datuknya. Kata dia, aku dengar Nabi SAW bersabda. Sabda Nabi, innakum mahsyurun rijalan wa rukbana wa tujarruna ala wujuhihim. Sabda Nabi SAW, sesungguhnya kamu semua akan dihimpun di padang mahsyar itu. Ada yang keadaan berjalan kaki, ada yang berkenderaan, dan ada yang diseret dan diheret di atas muka-muka mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang kita baca ni Nabi SAW nak bagi ingat kepada kita. Kita orang yang diberi peluang untuk hidup di atas dunia ni, mau tak mau kita terikat dengan peraturan dosa pahala. Kita tak minta lahir ke dunia ni, tapi kita dah pun dilahirkan ke dunia ni. Kita tak minta supaya kita dikenakan hukum taklif, tapi kita sudah jadi mukallaf di atas dunia ni. Sesuai dengan kita manusia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang mukallaf, yang tertakluk kepada peraturan hukum. Mati kita esok, kita akan diadili seperti mana janji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita di atas dunia menentukan bagaimana kita di akhirat. Maka Nabi SAW sebut dalam hadis ni, dalam ramai-ramai manusia yang ada pada hari ini, ada yang di mahsyar esok ni dibawa mereka ke sana dalam keadaan rijalan, berjalan. Ada di kalangan mereka yang dibawa ke mahsyar ini dalam keadaan warukbanan, berkenderaan. Dan ada manusia malang yang setelah Allah Subhanahu wa taala bagi dia hidup atas dunia, dia isi masa hidup dia dengan derhaka Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat itu, sewaktu orang lain pergi ke mahsyar berjalan kaki, sewaktu orang lain pergi ke mahsyar naik kenderaan. Golongan malang ini Nabi kata watujarruna ala wujuhihim, mereka diheret di atas muka-muka mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. قلت يا رسول الله النساء والرجال جميعا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض.
atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sabda Nabi, yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan. Nabi kata manusia akan dihimpun di mahsyar esok dalam keadaan hufah, tak ada kasut. Manusia akan dihimpun di mahsyar esok dalam keadaan urah, tak ada pakaian. Manusia akan dihimpunkan di mahsyar esok dalam keadaan ghurlan, dalam keadaan tidak berkhatan. Semua kita akan dihimpun di mahsyar esok dalam keadaan macam kita beranak dulu. Kita beranak mai tak ada seorang benang, kita beranak mai tak pakai kasut, kita beranak mai tak berkhatan. Maka begitu keadaan kita dihimpun di mahsyar mengikut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata manusia akan dihimpun di mahsyar dalam keadaan tak pakai kasut, dalam keadaan tak ada pakaian, dalam keadaan tidak berkhatan, Aisyah radhiyallahu anha dia kata ke Nabi, dia kata, ya Rasulullah, an-nisa wal-rijal jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'd. Aisyah kata, ya Rasulullah, kalau macam tu laki-laki perempuan hang tengok aku tengok hang. Aisyah kata, kalau manusia dihimpun di mahsyar itu dalam keadaan tak ada baju, tak berkhatan, tak ada kasut dan sebagainya, dalam keadaan itu manusia, laki-laki tengok perempuan, perempuan tengok laki-laki, adakah itu keadaan dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, ya Aisyah, al-amru asyaddu min an yanzura ba'duhum ila ba'd. Nabi kata, Aisyah, keadaan di mahsyar itu dahsyat dia sampai menyebabkan manusia tak teringat nak tengok hang pun. Keadaan mahsyar tu dahsyat, keadaan tu menyebabkan manusia tak teringat nak tengok orang. Laki-laki duduk sebelah satu perempuan paling segak, dia tak berasa nak tengok perempuan tu. Pasal apa? Pasal dahsyatnya mahsyar itu. Dalam sebuah hadis lain dipetik satu firman Allah, ayat 80 surah Abasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Maksud dia, Allah Subhanahu wa taala kata tiap-tiap manusia pada hari itu sya'nun yughni. Depa duduk di dalam satu keadaan yang sangat sibuk. Sibuk duk fikir ni, bila turn dia, bila giliang dia nak kena hisap, duk fikir yang tu saja cukup, dia tak fikir lain dah. Sibuk manusia di mahsyar ni, sibuk duk fikir sat lagi bila amalan dia ditimbang, dia nak berat belah baik ke, dia nak berat belah buruk ke. Duk fikir yang tu saja, dia tak fikir orang dah. Maka Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Tiap-tiap manusia pada hari itu ada hal yang sangat menyibukkan dia sampai dia tak ada nak fikir hal malu dia antara laki-laki perempuan yang tak pakai baju. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tudna asy-syamsu yawm al-qiyamah min al-khalq hatta takuna minhum kamiqdari mil. Qala Sulaym ibn Amir, fawallahi ma adri ma ya'ni bil mil, amasafat al-ard am al-mil alladhi tuktahalu bihi al-'ayn. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayakunu an-nas ala qadri a'malihim fil 'araq, faminhum man yakunu ila ka'bayn
wa minhum man yakunu ila rukbatayhi wa minhum man yakunu ila hiqwayhi wa minhum man yuljimuhu al-'araq iljama. Qala Miqdad wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Al-Miqdad bin Al-Aswad, dia kata, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalq. Nabi kata, di padang mahsyar itu Allah dia buat turun mai matahari dekat dengan kepala manusia. Dalam hadis lain dia cerita matahari hak panas hari ni digandakan panas dia. Hari ni pun panas dah. Ni hari ni, matahari hari ni pun cukup panas dah. Rumah kita hari ni boleh kata kebanyakan rumah ada aircon. Kebanyakan rumah ada aircon. Tak ada aircon pun, kipas angin duk musim sedia. Tu matahari duduk berapa jauh, panas dah. Di mahsyar itu Nabi kata, tudna syamsu yaumal qiyamah minal khalq. Allah buat turun mai matahari itu dekat dengan manusia. Sudah matahari itu dibuat turun mai dekat, digandakan panas dia. Kata Nabi, hatta takuna minhum kamiqdari mil. Nabi kata sampai dekatnya matahari ini lebih kurang kadar dia 1 mil. Qala Sulaim, fa wallahi ma adri ma ya'ni bil mil. Sulaim, salah seorang rawi hadis ni, dia kata, aku tak sure, aku tak pasti yang kata matahari dekat kadar 1 mil. 1 mil tu berapa jauh, aku tak pasti. Adakah mil itu masafatul ardi? Adakah mil itu diikut jarak masa kita di atas dunia ni? Kalau atas dunia kata 1 mil, makna dia sebatu. Orang putih kata mile. Mil tu sebatu. Orang putih dia warak kah, harap dia orang putih tak tahu. Tapi 1 mil makna dia sebatu. Jadi bila Nabi SAW kata matahari buat turun mai dekat dengan manusia, kadar matahari dengan kepala manusia ni kadar dia 1 mil. Sulaim, salah seorang periwayat hadis ni, dia kata, aku tak sure, aku tak pasti yang kata 1 mil itu adakah mengikut sukatan dunia ataupun sebaliknya. Kalau ikut sukatan dunia, 1 mil makna dia matahari duduk sebatu di atas kepala. Dekat juga. Dekat. Makna dia cukup dah. Kalau itu nak dijadikan azab kepada manusia di mahsyar, cukup dah. Sulaim kata, aku tak tahu 1 mil itu, ma adri ma ya'ni bil mil amasafatal ardi. Adakah 1 mil itu mengikut sukatan dunia, maka 1 mil itu lebih kurang jarak dia sebatu, am al mil alladhi tuqtahalu bihi al ain, ataupun 1 mil itu maksudnya ialah jarak dia besar celak mata orang. Dia kata celak mata. Untuk tua dulu dia ada botol temaga dia tu, celak tu duduk besar tu. Sulaim kata, aku tak tahu adakah 1 mil itu besar celak mata, maknanya sikit di atas kepala matahari. Itu aku tak pasti. Yang pastinya matahari dibuat turun mai dekat dengan kepala manusia, kadar dia 1 mil. 1 mil tu jauh mana, Allah saja yang tahu. Nabi pun tak jelas berapa jauh dia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kemudiannya bersabda, Nabi kata, fayakunun nas ala qadri a'malihim fil araq. Nabi kata hari itu, maknanya hari di padang mahsyar tu, keadaan manusia bergantung kepada keadaan amal dia masa atas dunia. Keadaan manusia ditenggelami air peluh dia tu bergantung kepada kadar amal dia di atas dunia.
Faminhum man yakunu ila ka'bai. Nabi kata ada di kalangan manusia di mahsyar ini yang peluh tenggelam sampai parah buku lali. Wa minhum man yakunu ila rukbatai. Nabi kata ada manusia di mahsyar itu dia tenggelam dalam peluh dia kadar lutut. Wa minhum man yakunu ila hiqwai. Ada manusia yang tenggelam dalam peluh di mahsyar itu parah pinggang. Wa minhum man yuljimuhu al-'araq iljama. Nabi kata tapi ada manusia yang di mahsyar itu yang dia tenggelam dalam peluh dia pakai mulut. Peluh dia duk pakai mulut. Qala, kata Miqdad rawi hadis ini, dia kata wa asyara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ila fihi. Nabi tunjuk dengan jari dia ke mulut dia. Nabi tunjuk ke mulut Nabi. Nabi kata tenggelam parah ni. Nabi kata maka manusia di mahsyar itu bergantung keadaan amal dia masa atas dunia macam mana. Kalau atas dunia dia satu orang yang takut dekat Allah, takut. Nak buat apa pun tengok dulu. Agama kata boleh tak boleh. Nak buat apa pun cek dulu. Agama kata okey kata okey. Nak buat apa pun semak dulu. Adakah dalam Quran, dalam hadis kata benda ni boleh buat, benda ni tak boleh buat. Kalau dia jenis manusia macam ni, mudah-mudahan selamat dia di mahsyar. Dibawa dia ke mahsyar berkenderaan dan dia ada di mahsyar dalam keadaan kurang azab. Tapi kalau sekiranya dia di atas dunia, dia jenis manusia yang membujuk lalu melentang patah. Tak ada haram bagi dia, melainkan halal semua. Maka akhirat, maka mahsyar menjadi tempat azab yang cukup dahsyat untuk dia. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 2. Muka surat 89. Muka surat 89 kita masuk masalah maqam yang terpuji bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa. Ini dia sambung daripada bulan lepas, doa selepas azan. Yang kata selepas habis azan kita disuruh berdoa, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ni yang kata doa tu bukan doa habuan kita, doa tu habuan Nabi. Doa tiap-tiap kali habis azan semua orang doa kat tangan baca Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, itu doa tu untuk Nabi. Kita minta supaya Allah bagi segala kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara intipati doa tu apa dia? Kita minta ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudah. Kita minta supaya Allah Subhanahu wa taala bagi dekat Nabi ini satu maqam yang mahmud, satu maqam yang terpuji. Baik, yang kata kita minta Allah bagi dekat Nabi maqam yang terpuji. Maqam ni makna dia tempat duduk Nabi di akhirat itu, tempat duduk yang tinggi dan terpuji. Kita orang Melayu bila sebut kata makam, kata kubur. Ya, saya dulu zaman kecil-kecil dulu masa di masjid mengaji, ada satu ustaz mengajar di masjid. Allah yarham, meninggal dah ustaz tu. Dia ustaz di Mekah lagi masa tu. Dia Mekah tak pergi lagi. Tapi dia pergi mengajar bab haji. Dia haji tak pergi lagi, tapi dia mengajar bab haji. Bila mai tang makam Ibrahim, dia abang kata kubur Nabi Ibrahim. Oh, silap. Kita pun budak masa tu, kubur lah. Rupanya tak. Yang kata makam Ibrahim tu bukan makam kubur macam kita duk faham di sini. Sini kalau kata kampung makam di Pulau Pinang tu, kubur orang tu. Makam maksudnya tempat berdiri. Daripada perkataan Arabnya qama. Qama maksudnya berdiri. Makam maksudnya tempat berdiri. Jadi tempat tu tempat Nabi Ibrahim berdiri masa membina Kaabah dulu. Itu ceritanya. Baik, yang kita nak baca ni apa dia? Dia kata makam yang terpuji bagi Nabi. Maksudnya kedudukan tempat yang Nabi nak duduk esok ni di akhirat itu adalah tempat yang terpuji. Apa maksud yang kata tempat terpuji ni?
Dia kata, wahai saudaraku, telah lalu di dalam hadis itu menyebutkan maqam yang terpuji kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maqam yang terpuji itu ialah maqam syafaah yang besar daripadanya kepada sekalian manusia di hari akhirat. Yang kata maqam yang terpuji ni apa dia? Dia kata maqam yang terpuji ni satu keistimewaan yang Allah bagi ke Nabi Muhammad saja, tak bagi ke Nabi lain. Ini yang maksudnya kata Nabi Muhammad diberikan maqam yang terpuji. Nabi Muhammad diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu kedudukan, yang kedudukan itu Allah tak bagi ke Nabi lain. Baik, apa dia kedudukan itu? Dalam sebuah hadis ada. Hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, li kulli nabiyyin da'wah. Fa uridu insyaallah an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati yawm al-qiyamah. Atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Nabi kata li kulli nabiyyin da'wah. Nabi kata setiap nabi ada doa istimewa yang Tuhan bagi ke mereka. Fa uridu insyaallah an akhtabi'a da'wati. Nabi Muhammad kata, tapi aku insya-Allah aku minta kepada Allah supaya reserve doa aku tu. Allah bagi ke semua nabi-nabi ni, Allah bagi depa doa bila minta Allah makbul. Nabi kata ada satu doa istimewa yang Allah bagi ke aku tak guna doa tu. Aku reserve, aku simpan. Bila akhirat esok, di mahsyar esok, baru aku nak pakai doa tu. Nabi kata supaya syafa'atan li ummati, supaya dia menjadi satu tolong kepada umat aku. Tuan-tuan, yang kata Nabi Muhammad ni, kalau kita hari ni, kita ni tuan-tuan, kita bukan kira sangat kita ni, kita kira anak. Kita tak kira kita hari ni. Kita ni tu kita kira sangat. Nak raya baju raya tak beli pun kita ni, tapi habuan anak orang tiga betul. Kita hari ni atas dunia ni bukan kalut sangat. Kalau simpan duit, kalau duit pergi beli tanah, kalau duit pergi guna buat menyaga dan sebagainya, tujuan kita habuan siapa? Habuan kita, habuan anak. Begitu kita hari ni jadi pak, jadi mak, punya duk ingat ke anak ni, tidur susah payah kerja cari makan, cari rezeki, bukan habuan kita nak mewah, tapi habuan anak. Kalau macam tu kita punya ingat anak, Nabi lebih lagi ingat ke kita. Sampai Allah bagi dekat Nabi ni satu doa yang mustajab. Minta, Allah kata aku tentu luluskan permintaan itu. Nabi kata apa? Nabi kata aku nak minta kepada Allah an akhtabi'ah. Aku minta supaya di reserve, disimpan doa aku ni syafa'atan li ummati, supaya doa ni akhirat esok aku boleh guna habuan tolong umat aku. Kalau tuan-tuan duk kata Nabi Muhammad ni tak sayang kita lagi, tak reti ya kita ni. Nabi ni punya sayang ke kita ni. Nabi SAW ni sampai nak mati duk ingat kita ni. Tak lagi tuan-tuan, kita akan baca hadis macam mana Nabi SAW ingat ke kita ni. Maka ni dia beritahu kat kita, Nabi SAW diberi kepada dia maqaman mahmudah, diberi kepada dia satu kedudukan yang terpuji. Kedudukan tu apa dia? Kedudukan itu di hari akhirat esok Allah bagi dekat Nabi satu benda yang siapa pun tak dapat benda tu. Apa dia? Tolong orang di mahsyar. Maka benda tu dipanggil sebagai syafaat uzma, sebagai satu pertolongan besar yang Allah bagi ke Nabi untuk Nabi tolong kita, umat dia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Kata dia, iaitu hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi di dalam abwabu sifatil qiyamah. Dia kata hadis ni kalau nak tengok, dia kata ada di dalam bab tentang sifat-sifat kiamat. Hadis ni kata dia diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Bahrul Mazini. Tuan-tuan, dia tak buat mai dah nas hadis ni, pasal nas ni sudah ada di dalam jilid lain. Saya bawa mai nas dia, nas hadis riwayat At-Tirmizi.
Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilahmin farufi'a ilaihi zira' faakalahu wa kanat tu'jibuh fanahasa minha nahsa thumma qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ana sayyidun nas yawm al-qiyamah hal tadrun lima dhaka yajma'u Allahu an-nas al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahid yusmi'uhum ad-da'i wa yanfudhuhum al-basar wa tadnu ash-shamsu minhum fabalagha an-nasu min al-ghammi wal-karbi ma la yutiquna wa la yahtamilun. Hadis ni ila akhir, panjang. Muqaddimah hadis ni cuba kita tengok. Dia kata daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, satu hari dia kata dibawa emai ke depan Nabi sallallahu alaihi wasallam hidangan daging. Laham ni daging. Satu hari orang bawa emai, orang nak jamu Nabi, hidangan dia apa dia? Daging kambing. Farufi'a ilaihi zira'. Bila letak hidangan tu di depan Nabi, dia potong ambil az-zira'. Zira' ni kalau kambing tu kaki depan tu, dia panggil zira'. Dipotong bahagian kaki depan kambing tu, kaki depan antara bau dengan siku tu. Yang tu dia panggil zira'. Dalam bahasa Arab dia panggil zira'. Daripada bau kambing pergi ke siku dia sebelum pelipak tu, itu zira', dia kata. Bila dihidangkan kepada Nabi, farufi'a ilaihi zira'. Orang potong ambil bahagian tu bagi ke Nabi. Fa'akalahu, Nabi pun tak tolak, Nabi terus makan. Wa kanat tu'jibuh, dia kata, dan itulah favorite Nabi. Ini dia. Yang kata sahabat-sahabat Nabi ni, mereka tahu apa dia makanan yang menjadi favorite, yang menjadi kegemaran Nabi. Kambing itu kegemaran Nabi. Dalam kambing tu pula zirah tu yang Nabi suka. Daripada bau pi ke siku, bahagian tu kalau bagi Nabi tak tolak. Seperti mana Nabi suka satu lagi, apa dia? Labu. Dubak dia panggil. Dubak, makanan yang menjadi favorite Nabi. Nabi kalau labu Nabi makan, dalam hadis cerita dia palit sampai apa? Sehingga menjilat jari. Ini yang KFC ni, itu daripada hadis tu cerita Nabi makan gulai dubak ni, labu ni. Hadis cerita Nabi bila dia makan gulai labu, orang jamu dekat dia, dia palit tu. Dia palit pinggan tu, jilat jari. Yang tu yang KFC ambil tu yang laku nak lari tu. Kan? Kegemaran Nabi. Ni hadis yang kita baca ni, Abu Hurairah kata satu hari orang buat amai satu hidangan daging dekat Nabi, daging kambing. Kemudian orang ambil pula bahagian zirah tu, daripada bau nak pergi ke siku kambing tu, bagi ke Nabi. Itu favorite Nabi. Nabi memang tak tolak. Fa'akalahu, Nabi makan. Wa kanat tu'jibuh, dan itulah favorite dia, kegemaran dia. Nabi makan. Kata hadis tu, fanahasa minha nahsa. Nabi tok sekali daging tu. Summa qala, Nabi letak balik, Nabi bersabda. Nabi kata apa? Ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Nabi kata, aku adalah penghulu kepada semua manusia di hari akhirat itu. Ini satu yang kata Nabi. Kita duk baca hadis dia. Nabi ni dia dalam apa occasion, dalam apa situasi, dalam apa keadaan pun, ilmu jalan. Apa jamu makanan yang menjadi favorite aku pun, ilmu aku jalan. Apa duduk dalam keadaan santai, rehat-rehat dengan dia pun, ilmu jalan juga. Lepas semayang, Nabi boleh bangkit di duduk atas membar bagi satu khutbah, ilmu jalan juga. Dalam keadaan Nabi duduk berjalan-jalan dalam kebun tamar, Nabi boleh stopkan, ilmu jalan juga. Usung jenazah pergi ke kubur, sampai di kubur sebelum jenazah dikebumikan, satu tazkirah Nabi bagi, ilmu jalan juga. Nabi SAW satu orang manusia yang dia memanfaatkan setiap detik, setiap masa yang ada ke dia dengan sampaikan ilmu kepada sahabat ada. Itu sebab tuan-tuan, bilangan hadis ni puluhan ribu hadis.
Bukan setakat Sunan Sittah ni, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, An-Nasai. Bukan setakat tu aja. Dia ada banyak lagi kitab-kitab hadis ni. Tu semua adalah catatan daripada apa yang Nabi cakap, apa yang Nabi buat, apa yang Nabi mengaku dan sebagainya. Direkodkan menjadi hadis. Pasal apa? Pasal hidup Nabi itu ilmu. Macam mana kita hari ni kita boleh kata aku tak payah pergi mengaji dah, seolah-olah kita ni dah cover semua ilmu. Nabi SAW sepanjang hidup dia sampaikan ilmu. Sampai hidup dia pun direkodkan oleh sahabat menjadi ilmu. Macam mana kita hari ni baru mengaji berapa tahun, kita kata kita dah taman, kita dah sempurna dah ilmu kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tengah orang bagi hidangan kambing, Nabi gigit sekali. Nabi kata, ana sayyidun nas yaumal qiyamah. Hari kiamat itu akulah penghulu kepada semua manusia. Hal tadrun lima dzaka yajma'u Allahu an-nas al-awwalin wal-akhirin fi sa'idin wahid. Nabi kata, hampa tahu tak, esok kita di akhirat esok Allah akan himpun daripada orang hak mula dulu, daripada Adam alaihi salam sampailah kepada orang hak akhir sekali daripada kalangan umat aku. Nabi kata. Kita tak tahu tuan-tuan, ni sebelum nak jadi kiamat ni, sebelum sangkakala nak bunyi ni, siapa dia hak last sekali beranak sebelum kiamat ni, termasuk dia ni akan berhimpun di mahsyar itu ni. Semua ni akan berada di mana? Fi sa'idin wahid, satu lapangan, di satu tempat. Fayusmi'uhum ad-da'i. Waktu doa ada di mahsyar tu, semua ada situ. Tuan-tuan, kalau hak hidup tahun 2011 ni saja ada pun cukup dah. Ni kalau hak ada hidup lagi lah ni 6 bilion orang ni. Kalau hak ada ni saja pergi berhimpun satu tempat pun cukup dah. Cukup dah. Haji tu 3 million ke 4 million aja. Duk ada satu tempat, oh tak kau nak habaq tuan-tuan. Rimat. Ni nak turun nak pergi semayang jemaat ni, musim haji ni, nak turun pergi semayang jemaat ke 9 kena pergi dah. Pukul 10 kena pergi dah. Pergi pukul 11 masjid tak boleh masuk dah. Kawah hak pergi pukul 9 pukul 10 ni nak dikencing, bangkit dikencing tempat tak ada dah. Eskalator di masjid baru 3 juta orang. Ni cerita ni belum cerita daripada Nabi Adam sampai ke Nabi Muhammad. Ni cerita 3 juta orang pergi buat haji ni, duduk di Masjidil Haram. Nak turun eskalator, tangga karan Masjidil Haram tu, nak turun, duduk turun tu bawah tak jalan, yang tangga duduk turun. Kita duduk turun, yang depan tak boleh jalan dah, jam dah. Arab kata zahmah. Dia dah sesak dah di bawah, tak boleh bergerak, tangga duduk turun ni. Hang jatuh hati aku, hang jatuh hati aku, jadi jatuh, ayuh rendah tu. Baru 3 juta. Macam tu jadi. Nabi SAW gigit paha kambing ni. Nabi kata apa? Hamba tahu dah, esok akhirat esok Allah akan impun daripada Adam AS sampailah manusia hak last sekali beranak mai daripada kalangan umat aku ni. Allah akan himpun fi sa'idin wahid, di satu tempat duduk. Fayusmi'uhum ad-da'i. Ketika itu dengar satu suara yang menyeru. Nabi kata, Nabi tu bercakap ni benda futuristik, benda future. Kiamat tak jadi lagi, mahsyar pun tak tahu nak jadi tang mana lagi. Tapi Nabi 1400 tahun dulu Nabi habaq dah. Benda yang Nabi habaq ni kalau kita buat checklist, kita buat senarai semak, kita write semua dah. Tunggu alamat besar aja, Dajjal tak turun mai lagi. Tunggu alamat besar aja, Ya'juj Ma'juj tak mai lagi. Hak lain jadi semua dah. Maknanya benda yang kita duk baca ni akan jadi. Duk ada ramai tu tiba-tiba dengar satu suara menyeru, wa yanfuduhumul basar. Nabi kata ketika itu manusia dapat tengok semua benda hak dia duk dengar atas dunia ni. Hak kita duk dengar atas dunia ni, kata mahsyar ni satu padang. Yang kata mahsyar itu manusia yang dihimpunkan itu tidak ada pakaian, tidak ada kasut dan tidak berkhatan. Yang kata mahsyar itu matahari akan diturunkan kadar 1 mil di atas kepala. Yang kata mahsyar itu manusia tenggelam dalam peluh.
Semua hak kita duk dengar dalam hadis ni, Nabi kata wa yanfuzuhumul basar. Pada hari itu biji mata manusia tengok betul apa hak Nabi kata, terbukti depan mata. Wa tadnu syams minhum. Nabi kata ketika itulah matahari didekatkan kepada manusia. Ni tengah nak makan kambing favourite dia ni, tinggal tak abang yang ni dulu. Pasal apa? Pasal urusan mahsyar ini jauh lebih besar daripada urusan nak makan kambing banglang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi kata apa? Nabi kata fabalaghan nas minal ghammi wal karbi. Nabi kata pada ketika itu semua manusia yang ada di mahsyar itu semua sekali kena al-gham wal karb. Kena kepada mereka ni kedukacitaan dan kesusahan yang amat sangat. Satu orang yang masa hidup di atas dunia, dia nak pergi tang mana ada outrider bawa dia. Satu orang yang masa hidup atas dunia, dia buka pintu kapet merah duk tunggu dia. Satu orang yang masa di atas dunia, dia pergi mana pun tempat reserve untuk dia. Di sana itu jadi benda ni tidak ada lain melainkan al-gham wal karbi. Melainkan apa? Duka cita dan susah payah. Ma la yutiqun wa la yahtamilun. Nabi kata keadaan mahsyar ni, kalau aku nak simpulkan, Nabi kata keadaan mahsyar ini adalah keadaan yang siapa pun manusia tak akan mampu tahan dan tak akan mampu pikul. Nabi kata itu mukaddimah daripada hadis yang dia bawa mai terjemahan dekat kita ni. Jom kita baca apa yang jadi di mahsyar ni. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kemudian daripada Nabi makan, lalu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pengulu sekalian manusia pada hari kiamat. Adakah kamu sekalian ketahui kerana apakah yang demikian itu? Iaitu Allah menghimpun sekalian makhluk dahulu dan kemudian di bumi yang satu, iaitu mahsyar. Maka didengar oleh mereka akan satu seruan dan lulus oleh mereka itu penglihatan. Tengok ni semua apa hak tu dengar dalam Quran, dalam hadis ni depan mata sudah jadi. Dan hampir akan mereka itu oleh matahari. Itu terjemahan dia. Maka sehabis-habislah orang huru hara dan haru biru. Dia kata, bila jadi keadaan macam tu, dia main huru hara. Dan bala yang tiada tertanggung oleh sekalian manusia, sehingga kata setengah kepada setengah, mengapa kamu semua berderita diri sahaja? Tidakkah kamu semua boleh lihat betapa adanya yang telah sampai kepada kita daripada huru-hara ini? Dan cubalah pergi cari siapa-siapa orang yang boleh mensyafaatkan sekalian kamu pada Tuhan Rabbul Alamin. Dia main hadis tak panjang ni. Bila keadaan dah jadi tak boleh kontrol, bila keadaan dah semakin huru-hara, bila keadaan dah semakin derita dan susah di mahsyar ni, sama-sama manusia ni bercakap. Mereka kata takkan tak ada siapa boleh tolong kita ni, keadaan macam ni. Hang tanya aku tanya hang, tak ada kenal siapa-siapa apa boleh tolong kita ni bagi keluar daripada tempat ni. Apa punya karut tempat ni? Ni azab apa ni duk datang ni? Tak ada siapa-siapa ke kenal siapa-siapa ni boleh tolong kita di sini ni. Keadaan sudah jadi macam tu. Maka sahut setengah bagi setengah, pergi kamu kepada Nabi Adam alaihi salam. Oh, ni dia start hadis ni. Maka seorang kata apa? Dia kata lah macam ni, kita cari Adam alaihi salam. Mungkin Adam boleh tolong recommend kita keluar daripada tempat ni. Maka pilah mereka itu dan berkata sekaliannya, engkau wahai Adam, engkau datuk bagi sekalian manusia. Mereka pergi jumpa Nabi Adam ni, jumpa dia kata Adam, hang ni Abun Nas. Dalam satu hadis kata Abul Bashar. Kamu ni adalah bapa kepada sekalian manusia. Telah dijadikan Allah akan dikau dengan tangan kudratnya. Adam tak jadi macam mana kita jadi. Kita jadi daripada ayak benih. Adam dia tak ada mak, dia tak ada apa. Allah jadikan dia. Hang satu orang yang istimewa, Allah jadikan engkau dengan tangan kudratnya. Dan ditiupnya kepada engkau rohnya. Dan disuruhnya malaikat sujud kepada engkau. Dalam Quran kata, usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara. Kan ayat tu. Engkau ni Adam bukan sahaja bapa manusia, bahkan engkau istimewa. Engkau Allah bagi jadi.
Sudahlah engkau ni istimewa, Allah bagi jadi, Allah tiup roh masuk ke dalam diri engkau dan sebagainya. Allah perintah malaikat pula, usjudu li Adam, suruh sujud kepada Adam. Engkau ternyata satu makhluk istimewa, syafaatkanlah kami kepada Tuhan kau. Takkan hang satu orang yang macam ni punya istimewa tak boleh tolong pergi bercakap dekat Tuhan, minta kami lepas daripada mahsyar ni. Maka tidakkah engkau lihat betapa hal kami ni? Ni hang tak nampak kan ni teruk ni? Dengan manusia ni kaki duk pijak atas kaki orang. Tak bolehkah tolong kami, bagi kami keluar daripada tempat ni? Maka sahut Adam alaihi salam, bahawasanya Tuhan kau marah pada hari ini sehabis-habis marah yang tiada seumpama ini dahulu dan kemudiannya. Adam pula pergi jawab lagu tu. Dia kata, aku minta maaf banyak-banyak. Dia kata, hari ni Tuhan marah ke aku. Dia kata, Tuhan marah ke aku ni tak pernah Tuhan marah macam ni. Dia kata. Dan bahawasanya ditegah Allah aku menghampiri pohon kayu di dalam syurga, maka bantah aku akan larangannya. Diriku. Dia kata, aku ada satu kes besar dengan Allah. Apa dia kes apa? Allah pesanlah dekat aku dengan isteri aku Hawa pada masa tu, jangan hampiri pokok ni. Tapi malangnya aku langgar perintah dia. Aku dengan isteri aku Hawa sudah pergi ambil buah pokok tu makan. Aku ada kes yang nak tunggu Allah bercara aku. Macam mana aku nak tolong hampa kalau aku sendiri pun sangkut juga. Dia kata apa? Nafsi, diri aku. Maksud nafsi, diriku ni apa dia? Dia kata, aku dengan hal aku pun tak boleh tolong hampa. Itu maksud dia. Baik, maka tiada upaya aku menolong kamu semua. Maka cubalah kamu semua pi kepada Nabi Nuh alaihi salam. Dia pula recommend suruh pi dekat Nabi Nuh. Aku dah memang tak boleh tolong. Maka datanglah mereka kepada Nuh alaihi salam. Lalu kata mereka itu, ya Nuh, adakah engkau itu awal daripada segala pesuruh Allah kepada ahli bumi? Dia kata, Nuh, engkau ni apa dia? Engkau ni adalah Nabi yang pertama. Kenapa dia kata begitu? Bukankah Adam itu Nabi pertama? Pasal apa dalam hadis ni dia kata, engkau wahai Nuh, engkau adalah pesuruh Allah yang pertama kepada ahli bumi. Pasal apa? Pasal Nabi Adam alaihi salam, dia tidak menyampaikan risalah kepada umat. Nabi Nuh baru start menyeru umat dia. Maka dipanggil Nabi Nuh alaihi salam ni sebagai Nabi pertama di atas muka bumi. Itu maksud dia. Baik, dan telah dinamakan Allah akan engkau abdan syakura. Ni geng hak Nabi minta tolong dekat Nabi Nuh ni. Geng dulu Nabi Nuh. Dia kata, wahai Nuh, Tuhan sebut hang ni abdan syakura, hamba yang bersyukur kepada Allah. Kalau Allah sebut macam tu, maknanya hang satu orang istimewa. Tolong selutok dengan Tuhan, bagi kami lepas daripada tempat ni. Maka syafaatkanlah kami kepada Tuhan engkau. Maka tiadakah engkau lihat keadaan kami ini? Dia kata, ni kami teruk ni, tak boleh tolong ke? Maka dijawab oleh Nabi Nuh alaihi salam, bahawasanya Tuhanku marah pada hari ini sehabis-habis marah kepada aku yang tiada marah seumpamanya sebelum ni. Nuh kata, aku pun ada kes nak kena bercara juga. Macam mana aku orang salah nak tolong hampa, aku pun kes tak bercara lagi. Apa dia? Bahawasanya aku telah mendoakan satu doa ke atas kaum aku dengan turun bala. Nafsi, dia kata. Aku dulu ni apa? Aku dah tak boleh tahan dengan umat aku ni. Nonton tengok balik dalam Quran, dia kata apa? Da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Nuh kata, aku seru kaum aku malam siang, ajak mereka sembah Allah, mereka tak mau ikut aku, illa firara, lari pula daripada aku. Akhirnya Nuh tak boleh tahan dah dengan mereka ni. Nuh angkat tangan minta doa kepada Allah supaya dibinasakan umat dia. Maka Nuh kata apa? Itu salah aku. Aku doa kepada Allah suruh pelingkup umat aku sendiri. Maka kerana salah tu, aku nak kena bercara di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata, maka oleh kerana tu, aku tak boleh nak tolong hampa semua. Kemudian dia kata apa? Pergilah kamu semua kepada Ibrahim alaihi salam. Maka datanglah mereka kepada Ibrahim alaihi salam. Kata mereka itu, ya Ibrahim, engkau Nabi Allah dan engkau kekasihnya. Pergi jumpa Nabi Ibrahim. Tuan boleh bayanglah ni keadaan mahsyar. Nak pergi cari Nabi Adam tu pun ada satu penyakit. Jumpa tak boleh tolong.
Nak pergi cari Nabi Nuh pula 2 penyakit. Jumpa Nabi Nuh tak boleh tolong. Nak pergi cari Nabi Ibrahim alaihissalam pula 3 penyakit. Ni keadaan di tempat tu memang dah penyakit dah. Tempat tu tempat azab dah. Nak pergi cari pula orang tak boleh tolong ni. Bila sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, minta Nabi Ibrahim tolong. Maka sahut Nabi Ibrahim bahawasanya Tuhanku marah pada aku hari ini sehabis-habis marah. Dan bahawasanya telah bohong aku 3 kali. Dia pun kata aku pun ada kes juga. Aku pemohong masa hidup dulu. Banyaklah cerita ni pula, panjang pula. Di antaranya apa yang dia bohong, bila dia pergi katok tokong tu, dia gantung kapak hak dia guna buat katok tokong tu di tengkuk tokong paling besar. Bila puak-puak Namrud ni main-main tengok tokong pecah, dia pun tak ada orang lain. Most wanted Ibrahim. Dia pun kata ni mesti Ibrahim punya kerja. Tak ada orang lain hak duk cari pasal dengan kita lebih daripada Ibrahim. Dia pun pergi cari dia. Bila tangkap dia pun kata Allah ni pasal apa hang sampai ke tahap ni pergi katok Tuhan kami semua. Dia kata dia tak buat. Ini pemohon. Padahal dia yang pergi godam benda tu. Dia kata tak, dia tak buat. Dia pun kata tak ada orang lain kalau nak buat macam ni melainkan hang. Nabi Ibrahim kata apa? Dia kata aku tak buat. Tak percaya, dia kata pergi tanya tokong besar tu. Kapak tu ada di tengkuk dia. Pergi tanya dia. Tah dia yang buat. Kalau dia tak buat pun dia tahu siapa buat. Orang hak buat tu pergi gantung tengkuk. Pergi gantung kapak di tengkuk dia. Puak ni kata apa kat Nabi Ibrahim? Dia kata hang bohong. Dia kata tak bohong, hang bohong. Kata pasal apa? Macam mana nak tanya dia bercakap pun tak boleh. Nabi Ibrahim kata kalau bercakap pun tak boleh, ya hampa pergi minta macam-macam kat dia. Ya Allah. Dia kata bohong. Jadi oleh kerana tu dia di mahsyar esok, dia kata dia ada kes nak kena bercara di depan Allah. Apa dia? Kes dia berbohong masa dia hidup di atas dunia. Dia kata nafsi, diri aku. Aku nak kena clear diri aku dulu. Aku tak boleh tolong hampa. Dia kata apa? Cubalah sekalian kamu pergi kepada Nabi Musa alaihissalam. Try tengok Musa. Kok Musa boleh tolong. Lepas sampai dekat Nabi Musa, dia kata engkau pesuruh Allah. Dia lebihkan engkau dengan risalahnya dan kalamnya atas sekalian orang. Orang hak minta tolong ni kata, wahai Musa, engkau Nabi spesial. Pasal apa? Pasal Allah layan bercakap dengan engkau. Kan cerita di atas bukit tu. Dia naik di atas Jabal Tursina, dia bermunajat kepada Allah. Allah respon dekat dia. Allah bercakap dengan dia. Maka engkau adalah Nabi yang istimewa. Allah bercakap dengan engkau. Tolonglah minta kepada Tuhan supaya syafaatkan kami dalam keadaan susah kami ni. Nabi Allah Musa alaihi salam kata apa? Dia kata aku tak boleh tolong. Sesungguhnya telah aku bunuh satu orang yang tiada disuruhnya bunuh. Dia ada satu kes bunuh. Anda baca surah Abad kemarin, bini kena tikam dengan lelaki. Pasal gerak sembahyang subuh. Ni yang kata ni, ya Allah tuan-tuan. Surah Abad apa kemarin yang keluar ni? Metro, harian Metro keluar. Bini gerak, lelaki bangkit sembahyang subuh. Dia bangkit, dia radak dengan pisau. Marah betul gerak sembahyang subuh. Lepas tu lari. Tak tahu dapat ke tak lagi. Lari. Dia nak tunjuk kepada kita apa dia? Masyarakat hari ini masyarakat jiwa kacau. Kacaunya jiwa masyarakat hari ini sampai dia tulis di belakang van kelang. Kita tengok, saya jumpa banyak kali dekat traffic light berhenti, tengok ada satu van kelang depan, dia tulis kat cermin tu, dia tempel dia, jiwa kacau, dia tulis tu. Kacaunya jiwa dia sampai ke tahap dia nak beritahu orang kata jiwa dia kacau. Kan orang ni kalau ada masalah ni nak tutup benda tu aib lah. Kalau orang tahu kita jiwa kacau, orang tahu kita ni aib benda tu, kita tak cerita ke orang. Ni dah, dia jiwa kacau, dia tulis di van dia, jiwa kacau. Tu tak apa lagi, dia takat tulis aja jiwa kacau. Yang ni kacau betul ni, pitikam dia ni, macam gerak sembahyang subuh. Macam tu punya masalah. Nabi Allah Musa alaihi salam, dia duk rasa macam dia buat salah. Pasal apa? Kes yang berlaku pada zaman dia, di antara pengikut dia dengan pengikut Firaun ini. Jadi bertengkar bergaduh. Dia nak pergi jadi third party, dia nak pergi jadi pihak ketiga. Dia kononnya nak pergi selesaikan bergaduh mereka ni. Tah macam mana kawan tu cakap beras sikit, dia tabuh-tabuh mati hamba Allah tu. Maka bila mai di mahsyar,
Umat manusia pi nak minta tolong dekat dia, dia kata aku tak boleh tolong kerana aku ada satu kes bunuh. Aku bunuh satu orang yang tidak disuruh bunuh oleh Allah. Allah tak suruh aku pi bunuh dia. Aku pi tabuh mati dia ni. Maka dia kata aku tak boleh tolong nafsi. Dia kata aku dengan diri aku ada benda nak kena selesai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kata acuh hampa pizat tengok Nabi Allah Isa alaihi salam. Kut Isa boleh tolong hampa. Manusia yang susah payah di masa ni pergi cari Nabi Allah Isa alaihi salam. Bila sampai di depan Nabi Isa alaihi salam, depa puji dia. Depa kata, ya Isa, engkau pesuruh Allah, engkau kalimahnya yang dicampakkan kepada Maryam. Depa kata, Isa, engkau ni istimewa. Pasal apa? Pasal engkau lahir tak ada bapa. Allah campakkan roh engkau ke dalam diri Maryam. Maryam tak ada suami, tiba-tiba beranak mai dekat engkau. Engkau satu manusia istimewa dan roh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan engkau wahai Isa bercakap akan orang di dalam endul. Dia tulis di situ. Tuan tengok tu, siapa ada kitab tengok alif nun dal waw lam. Endul. Endul ni apa? Endul. Bahasa surat ke endul ni? Penulis kitab ni Syekh Idris Al-Marbawi, dia orang utara. Jadi dia tulis endul. Kan dalam bahasa surat dia kata apa? Buai lah, buai. Endul. Kan dia tulis endul. Engkau, dia kata Allah bagi keistimewaan, boleh bercakap waktu masih budak bayi, duduk dalam endul. Dia kata kan, jadi engkau satu manusia istimewa. Syafaatkanlah kami kepada Tuhan. Daripada tolong Ustaz Aisyah sesuai dengan keistimewaan hang. Lahir tak ada bapa, kecil-kecil dah boleh bercakap dengan orang tua-tua. Tolong Ustaz dengan minta dekat Tuhan, lepas kami daripada azab mahsyar ni. Maka betapa huru-haranya kami di sini. Maka jawab Nabi Allah Isa alaihi salam, bahawasanya Tuhanku marah pada aku pada hari ini. Tiada bandingan marahnya diriku. Dia kata aku tak boleh tolong apa. Dalam satu lagi hadis sahih juga dia cerita Nabi Isa bagi excuse. Dia kata apa? Kerana aku ni disembah oleh manusia di atas dunia, maka kerana tu aku ada masalah dengan Tuhan. Siapa sembah Isa? Nasrani. Dia sembah Isa. Dia sampai ke tahap dia bubuh patung tu, dia kata itu Isa. Dia claim kata itu Isa. Dia sembah patung tu. Dia sucikan patung itu. Maka benda ni, kata Nabi Allah Isa alaihi salam, dia kata apa? Aku disembah. Ubidtu, dalam bahasa hadis dia kata ubidtu, disembah aku ni selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku anggap itu satu kes yang aku nak kena selesai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsi. Dia kata aku nak kena clear diri aku dulu. Hampa pergilah cari orang lain. Cubalah hampa pergi jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu baru sampai. Yang kata Nabi Muhammad ni, dia ni mendapat maqam mahmudah, mendapat satu kedudukan yang terpuji. Baik, apa jadi? Maka pergilah sekalian kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah mereka itu, lalu berkata mereka, ya Muhammad, engkau Rasulullah dan engkau lah kesudahan segala nabi. Geng Hanafi minta tolong ni kata, wahai Muhammad, engkau nabi penghabis. Kalau engkau pun tak boleh tolong, tak ada siapa dah kami boleh pergi entah ni. Ni harapan kami yang penghabis. Engkau lah harapan kami yang penghabis. Maka pilah mereka itu, lalu berkata mereka, ya Muhammad, engkau Rasulullah, engkau kesudahan segala nabi, dan telah diampun Allah dosa engkau yang dahulu dan yang kemudian. Dia berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, engkau adalah manusia yang Allah qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar. Muhammad, engkau satu orang yang maksum. Maksum maksud dia apa? Terpelihara, tak berdosa. Hak dulu pun kalau ada Tuhan ampun, hak nak main ni tak tahu buat tak buat Tuhan ampun tak. Engkau manusia istimewa, manusia maksum, manusia yang terpelihara daripada dosa. Isfa' lana ila rabbik. Kata manusia ni, wahai Muhammad, tolonglah minta dekat Tuhan supaya Tuhan tolong kami. Ni kata manusia ni, ala tara ma nahnu fihi. Engkau tak tengok keadaan kami ni, lorak ni macam mana ni? Fa'antaliqu. Nabi kata, maka dia pun dengar umat ni mai kata lagu tu, terus dia pergi.
fa'ati tahtal arsh. Dia pergi duduk di bawah arsyur rahman, duduk di bawah arasy Tuhan. Fa'akhiru sajidan li rabbi. Sujud dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Ni hadis kita baca tadi yang dia kata apa? Dia kata Allah bagi kepada semua nabi doa mustajab. Aku minta dekat Allah, doa mustajab aku simpan. Aku nak pakai akhirat itu ni. Ni masa Nabi nak pakai. Apa Nabi Muhammad kata? Fa akhiru sajidan li rabbi. Aku sujud kepada Tuhan aku. Thumma yaftahullahu alayya min mahamidihi wa husni thana'i alayhi syai'an lam yaftahu ala ahadin qabli. Dia kata Allah Subhanahu wa taala bagi ilham kepada aku. Ketika aku sujud tu, perkataan puji-pujian kepada Allah yang terbit daripada mulut aku ni adalah sesuatu yang Allah ajar aku, yang Allah tak pernah ajar kepada siapa pun sebelum aku. Nabi sujud kepada Allah tu, Nabi puji Allah tu, puji-pujian yang keluar di mulut Nabi tu, Nabi kata Allah tak pernah ajar macam tu kat siapa pun. Sambil sujud, sambil puji Allah Subhanahu wa taala. Summa yuqal, kata hadis tu, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi. Nabi tengah duk sujud, duk merayu, duk merintih, duk puji Allah, nak minta tolong kepada Allah ni. Summa yuqal, Allah berfirman, ya Muhammad, irfa' ra'sak. Bunyi suara Tuhan. Tuhan kata, wahai Muhammad, angkat kepala engkau. Allah Subhanahu wa taala tak boleh tengok Nabi Muhammad sujud. Nabi sujud aja Allah nak bagi dah apa dia nak minta. Allah kata dekat Nabi ni, angkat kepala, sal tu'ta, minta aku akan bagi. Tuhan kata. Nabi tak minta lagi. Tuhan kata dah, sal, minta, tu'ta, aku akan bagi apa juga yang minta. Washfa' tu syafa', mintalah tolong apa-apa pun. Nabi kata, Allah kata aku akan tolong. Allah kata dekat Nabi macam tu. Fa'arfa'u ra'si, Nabi kata aku pun angkat kepala aku daripada sujud. Bila dengar suara Tuhan kata, Muhammad, angkat kepala, mintalah apa pun aku akan bagi. Nabi kata fa'arfa'u ra'si, aku angkat kepala aku. Fa'aqul, aku kata dekat Tuhan, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati. 3 kali Nabi sebut apa? Dia kata, wahai Tuhanku, umat aku. Wahai Tuhan aku, umat aku. Wahai Tuhan aku, umat aku. 3 kali Nabi sebut hak tu aja. Fa yaqulullah, Allah kata, ya Muhammad, adkhil min ummatik man la hisab alaihi min al-babil ayman min abwabil jannah. Tuhan respon terus kepada Nabi Muhammad. Tuhan kata apa? Wahai Muhammad, dicari umat-umat hang yang hang sayang sangat. Yang angkat-angkat kepala kata, Rabbi ummati, Tuhanku, umat aku. Tuhan aku, umat aku. Sayang sangat Nabi ke umat ni. Tuhan kata, ya Muhammad, adkhil min ummatik man la hisab alaih. Dicari umat-umat hang yang hang sayang sangat tu. Tuhan kata, buat masuk mereka dalam syurga tanpa hisab. Tuhan kata, tak payah hisab, tak payah timbang amalan, tak payah apa. Allah bagi satu maqaman mahmuda, satu kedudukan yang terpuji kepada Nabi Muhammad yang Nabi lain tak dapat benda ni. Allah kata dekat Nabi Muhammad, siapa dia umat hang yang hang sayang sangat tu, dicari mereka, dibawa masuk dalam syurga bila hisab, tanpa hisab. Tuhan kata, itu dia tuan-tuan. Itu sebab kita kata perlunya kita hari ini jadi umat Nabi. Sayang ke Nabi ni. Sayang dalam erti kata apa tuan-tuan? Bila mai hadis Nabi kata lagu ni, kita lagu ni. Tak mau cakap banyak. Saya baca hadis di masjid ni, itu cerita hadis tentang apa? Nabi tidur di rumah Aisyah. Nabi bangkit semayang sunat. Aisyah jaga. Bila Aisyah jaga, dia cari Nabi. Dia kata apa? Fawajadtuhu sajidan. Aku dapati Nabi tengah sujud, dia kata. Kemudian Aisyah cerita sujud Nabi itu.
Sujud Nabi ni apa dia? Nabi rapatkan tapak kaki dia. Nabi rapatkan tapak kaki dia. Maka itu diambil oleh ulama-ulama dalam nak cerita tentang kaifiat, tentang sifat salat Nabi, tentang cara Nabi semayang. Nabi ni dia semayang, bila dia sujud dia rapat tapak kaki. Itu hadis. Dan hadis itu disahkan sahih. Ada pula orang yang tanya, apa ustaz tu hadis apa ustaz baca? Ustaz tak pernah jumpa apa hadis tu. La ilaha illallah. Kita baca tu hadis dan kita baca daripada awal sampai habis. Saya suka bila baca hadis ni, saya suka start daripada siapa sampai habis, sampai riwayat siapa. Saya suka macam tu. Pasal apa? Supaya kita jelas kata itu hadis. Saya tak suka baca hadis tebuk ambil kat tengah. Saya tak suka macam tu. Setengah orang kata ustaz, kuliah ustaz kadang duk jadi panjang pasal tu. Kata ustaz buang masa duk baca panjang ni. Ustaz ambil dia punya inti. Saya tak suka macam tu. Saya suka baca daripada awal siapa, an Abi Hurairah ke, an Abi Sa'id Al-Khudri ke, an Aisyah ke, apa matan hadis tu, dan saya bagi tahu riwayat siapa, dan saya habaq hadis ni sahih. Saya habaq hadis ini hasan. Pasal apa? Supaya kita jelas tentang benda tu. Oh, ini hadis ni sahih. Pasal apa? Pasal kita nak buat amalan. Kalau kita dah 40 tahun, 50 tahun dah kita sujud, kaki kita duk buka, tak apa, semayang sah juga. Tapi bila kita rapat, itu kesempurnaan semayang. Pasal apa? Pasal itu sifat semayang Nabi. Kalau kita tak mau buat, tak apa. Tapi jangan tidur challenge, kata ni apa, saya tak pernah dengar buat hadis tu. Jangan kata macam tu, pasal itu hadis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, maukah saya saja nak bohong, dibaca satu kata-kata Arab, bohong kata ini hadis? Tak takutkah saya kepada amaran daripada Nabi SAW? Nabi kata, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa dusta atas nama aku dengan sengaja dusta, siap tempat di neraka. Takkan saya nak cari pasal benda ni? Kalau kita baca tu, itu hadis. Setelah kita semak, setelah kita teliti, setelah kita pasti kedudukan hadis tu, kita baca. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita sayang Nabi, kita jumpa hadis Nabi, kita tahu itu hadis sahih, sami'na wa ata'na, cukup aku buat. 50 tahun aku tak buat macam tu, malam ni aku dengar, tak, malam ni aku buat. Sayang kita dekat Nabi ni, balas balik dengan apa? Sayang Nabi ke kita di akhirat itu. Bila Nabi sujud kepada Allah, dia kata, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya Rabbi ummati, ya wahai Allah, wahai Tuhan aku, ni umat aku, tolong mereka. Allah Subhanahu wa taala terus kata, ya Muhammad adkhil min ummatik man la hisab alaihi min al-babil ayman min abwabil jannah. Tuhan kata, Muhammad, pergi cari siapa dia umat hang, yang sayang sangat tu, bawa mereka masuk melalui pintu kanan syurga, dan mereka ini masuk syurga tanpa hisab. Tuhan kata macam tu. Wa hum syuraka'un nas fima siwa zalik minal abwab. Dan golongan yang dapat masuk syurga tanpa hisab ni, pintu kanan, babul aiman. Pintu kanan syurga itu, al-babul aiman, pintu kanan syurga itu khusus untuk yang masuk syurga tanpa hisab. Tapi kalau mereka nak masuk mengikut pintu lain, Nabi kata apa? Wahum syuraka'un nas. Mereka boleh kongsi dengan orang lain. Syurga banyak pintu. Pintu kanan itu untuk yang masuk tanpa hisab. Tapi kalau dia tak mau masuk ikut pintu kanan, dia nak masuk pintu lain, boleh. Cuma orang tak boleh masuk syurga tanpa hisab ni, tak boleh masuk pintu kanan. Mereka masuk pintu lain saja. Istimewanya orang yang masuk syurga tanpa hisab ni, pintu hak kata al-babul aiman, pintu kanan tu mereka saja. Mereka boleh masuk pintu tu, dan mereka boleh masuk pintu mana pun. Orang lain boleh masuk pintu lain aja, tak boleh masuk pintu tu. Itu istimewanya golongan man la hisab alaih, golongan yang tidak kena hisab di hari akhirat itu. Summa qala, dia kata, walladhi nafsi biyadih ma bainal misra'aini min masari'il jannah kama baina Makkah wa Hajar wa kama baina Makkah wa Busra. Nabi SAW beritahu, Nabi kata, demi Allah aku nak beritahu dekat hangpa semua, luas satu-satu pintu syurga itu. Yang kata pintu syurga ada banyak tu,
Tiap-tiap satu pintu tu luas dia macam mana? Luas dia daripada Makkah ke Hajar. Hajar ni di mana tuan-tuan? Di Yaman, dekat dengan Hadramaut. Tuan bayangkan peta ni, yang kata peta Saudi ni, peta Jaziratul Arab ni, semenanjung Arab ni, bayangkan tang mana Mekah, tang mana Yaman. Satu pintu luas tu. Nabi SAW kata apa? Ma bainal misra'aini min masari'il jannah. Luas di antara dua pintu, antara satu pintu dengan satu pintu tu saja luas dia kama baina Makkah wa Hajar. Daripada Makkah pergi ke satu tempat di Yaman bernama Hajar tempat tu, wa kama baina Makkah wa Busra. Dan luas dia di antara Makkah nak pergi ke Busra, satu tempat di sebelah Syam dulu ni, sebelah Syria. Satu-satu pintu luas itu. Duk tunggu manusia nak masuk syurga. Dan itulah pintu syurga yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis itu adalah hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Nah, ni yang kita baca. Baik, tuan-tuan tengok di bawah tu, bab ma jaa fi du'a bainal azan wal iqamah. Itu bab yang datang pada menyebutkan hadis doa antara bang dan qamat. Lepas hadis bang, sebelum nak qamat itu doa. Doa apa? Doa yang kita duk baca ni. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Itu doa dia. Baik, ketahuilah saudaraku, adalah setengah daripada tempat doa yang mustajab ialah antara bang dan qamat. Time tu. Antara bang dengan qamat itu time mustajab doa. Dia ada banyak, kalau tuan-tuan tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang detik-detik ataupun waktu-waktu ataupun ketika-ketika yang doa itu Allah dengar. Di antaranya bila? Waktu hujan tengah lebat. Itu doa mustajab. Di antaranya bila? Kalau ada berlaku perang sabilillah, waktu tentera duk keluar nak pergi perang, itu time mustajab doa. Di antaranya bila dalam kehidupan kita hari ini, bainal khutbatain, di antara dua khutbah, itu time tu. Time yang khatib duduk sat tu, al-julus bainal khutbatain, khatib duduk di antara dua khutbah, itu time sabit dengan hadis yang sahih mengatakan mustajab doa. Banyak orang kalau kita tengok di masjid-masjid ni waktu sembahyang jemaah, bila time khatib duduk tu, dia angkat tangan saja. Dia duduk tunggu Tok Bilal tu selawat. Time tu bukan untuk dengar Tok Bilal selawat. Time tu untuk kita doa. Apa hajat kita yang duk terbuku dalam hati ni, itu time nak doa. Itu time mustajab doa. Angkat tangan masa tu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, puji Allah. Itu kena ada di dalam adab berdoa. Selawat satu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Minta apa kita nak minta. Habis tak tahu nak minta apa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala Muhammadin. Doa. Minta Allah bagi kat kita kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Atau kita ada hajat khusus, minta, ya Allah, ya Tuhanku, aku menikah 10 tahun dah, tak dapat cahaya mata apa lagi, minta ya Allah, ini satu aku minta kepadamu ya Allah, wa sallallahu ala Muhammad, minta. Anak-anak periksa, Allahumma salli ala Muhammad, minta ya Allah, anak aku tengah duduk peperiksaan, ya Allah, terangkanlah hati dia, kuatkanlah ingatan dia, ya Allah, bagilah dekat dia kejayaan dunia dan akhirat, ya Allah, wa sallallahu ala Muhammad. Itu time mustajab doa. Di antaranya dia kata tempat mustajab doa itu apa dia? Di antara bang dan iqamah. Ketahuilah saudaraku, adalah setengah daripada tempat doa mustajab itu ialah di antara bang dan qamat. Maka saya biar seseorang itu jangan lepaskan waktu itu. Jangan miss, dia kata. Berdoa di dalamnya memohon pada Tuhan apa-apa yang dikehendaki. Boleh minta apa saja. Dan bermula dalil atas menyebutkan mustajab doa antara bang dan qamat itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Kata dia an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula doa itu tiada ditolak di antara bang dan qamat.
Tak ditolak ni maksudnya apa tu tuan-tuan? Tak ditolak ni. Maksudnya Tuhan akan bagi. Cuma time ikut Tuhan punya mau. Kita ni masalah kita ni pasal apa? Kita ni dijadikan kita ni manusia ni jenis gopo, jenis nak cepat. Kita jumpa hadis ni, hadis Nabi kata ad-du'a la yuradu bainal azan wal iqamah. Doa Tuhan tak tolak kalau duduk dia di antara bang dan qamat. Kita minta lebih tu dia tak dapat, nak marah. Dia kata, ustaz saya bukanlah nak nizam 10 tahun ni, saya memang antara bang dengan qamat saya duk minta 10 tahun dah tak dapat pun. Ni macam mana yang hadis kata Tuhan tak tolak? Dia marah lah. Nabi Muhammad SAW sendiri pun bukan semua doa Nabi minta terus dapat. Nabi Muhammad ni hak kita baru baca cerita dia punya istimewa ni pun tak semua hak Nabi minta dan dapat. Allah akan bagi. Kalau Allah janji dia nak bagi, dia akan bagi. Tetapi Allah tahu time yang sesuai untuk kita. Mungkin kalau dia bagi dandan kita lupa diri. Mungkin. Maka Allah hold dulu. Dia tangguh tak dulu. Tunggu sampai kita ni cerdik elok esok baru dia bagi. Masa tu kita tak lupa diri bila kita dapat. Allah lebih tahu. Orang putih kata apa? Allah knows best. Dia berkata. Allah knows best. Allah dia yang lebih tahu tentang semua benda. Kita tak tahu tuan, kita tak tahu. Mungkin kalau kita duk minta, ya Allah bagi aku murah rezeki, ya Allah bagi aku murah rezeki, umur kita 35 pun kita jadi jutawan. Kita boleh jadi Husin Lempoyang. Kita boleh jadi. Tengok cerita Piramli, Husin Lempoyang. Wow, dia kata. Wow, dia kata. Weh, ini jual orang lebih untung daripada jual unta. Dia kata. Mungkin kalau Allah bagi kat kita masa umur 35, kita sudah jadi Lempoyang. Maka Allah tunggu. Dia tunggu umur 45 baru dia bagi. Hak kita duk minta 15, 20 tahun ni. Umur 25 dia bagi. Dia bagi masa tu kita cerdik dah. Kita mature. Kita dah matang dah pada masa tu. Ilmu kita okey dah pada masa tu. Kita dapat, kita bertambah syukur kepada Allah. Maka Allah knows best. Allah lebih tahu apa yang sesuai untuk kita. Maka berbaik sangkalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian dia kata apa? Kata At-Tirmizi, bermula hadis ini adalah hadis yang hasan. Kata Ibnu Arabi, dan telah menyebut Abu Isa akan ini hadis bahawasanya doa itu tiada ditolak di antara bang dan qamat. Dia kedudukan dia antara bang dengan qamat, kerana bahawasanya ialah saat ikhlas pada niat. Time tu memang niat kita tak ada lain lah. Niat kita apa? Nak sembahyang. Itu time cukup cantik. Time niat kita ikhlas. Kita nak sembahyang. Itu aja time tu. Dan itulah time yang paling cantik nak berdoa. Dan sangat terbuka, dan itulah saat terbuka pintu-pintu langit bagi nak menerima rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia kata bab kam faradallahu ala ibadihi min as-salawat. Iaitu bab yang datang pada menyatakan berapa yang telah difardukan Allah ke atas hamba dia daripada segala sembahyang. Sembahyang yang Allah fardu kat kita ni berapa? Ketahuilah saudaraku, masuklah kita sekarang menyebutkan asal kejadian sembahyang 5 waktu. Yang kita tahu ni sembahyang fardu kat atas kita ni berapa? 5 waktu. Tapi ada mazhab, macam mazhab Hanafi, mazhab Abu Hanifah, dia witir fardu. Mazhab Hanafi, dia witir fardu. Kan? Mereka sebut witru. Witir dia sebut witru. Mereka bagi orang yang mengikut mazhab Hanafi, mereka witir tu bagi mereka wajib. Pasal apa? Pasal ada sandaran dia. Ada hadis cerita kata Nabi SAW dalam apa keadaan pun witir tak tinggal. Maka Imam Abu Hanifah dia buat satu istimbat, satu kesimpulan hukum. Dia kata kalau begitu witir wajib. Dia kata Nabi tak tinggal witir. Walau Nabi dalam musafir. Walaupun Nabi dalam musafir, Nabi tak tinggal witir. Walaupun Nabi dalam sakit, Nabi bangkit untuk witir. Jadi hadis-hadis ni semua dihimpun, dikumpul dan sebagainya. Imam Abu Hanifah dia kata apa? Sembahyang witir wajib. Dia kata. Maka dia mewajibkan witir kepada orang-orang yang ikut dia. Itu dia. So dia nak beritahu di sini betul-betul sembahyang fardu tu berapa. Kata Ibnu Arabi, sebenarnya telah menyebut oleh ahli tarikh. Ahli tarikh ni maksudnya ahli sejarah.
Ya, bahawasanya sembahyang itu pada awal Islam, yakni zaman Nabi SAW dan para sahabat, ialah 2 rakaat saja. Okay? Sebelum Nabi Isra' dan Mi'raj terima perintah semayang ni, sebelum tu Nabi semayang ke tak? Semayang. Tapi macam mana semayang Nabi pada masa tu? Nabi semayang 2 rakaat. Dia ada rokok, dia ada sujud, dia ada apa, macam tu keadaan dia, tapi 2 rakaat. Bila teringat nak semayang 2 rakaat. Bila teringat nak semayang 2 rakaat. Macam tu. Itu mengikut catatan ahlut tarikh, ahli-ahli sejarah. Sehinggalah Tuhan naikkan Nabi kita ke langit, maka difardukan ke atasnya dan ke atas umatnya 50 waktu semayang. Itu dia. Mula-mula dulu 50 waktu. Kemudian dikurangkan sampai tinggal 5. 5 tu pun duk tergelincang ni, tak tahu nak abang lah. 5 tu pun duk kepung terlepas. Hak lagu duk kepung subuh boleh, dah subuh boleh, dia terlepas asar pula. Hak duk jaga ni maghrib isya subuh terlepas pula. Dia tak cukup 5 gitulah. Kalau 50 tak tahu nak abang. Itu asalnya. Sebagaimana maklum sekarang yang kita perbuat ini. Demikianlah hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmizi. Kata dia, an Anas bin Malik qal furidat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi salawatul 50. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, kata dia difardukan Allah ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra', yakni pada malam Allah Subhanahu wa taala jalankan Nabi dengan menunggang burak daripada Makkah ke Baitul Maqdis, langsung terus naik ke langit. Akan sembahyang itu 50 waktu sembahyang. Masa Nabi Isra' Mi'raj, Allah suruh sembahyang 50 waktu. Dia kata, summa nuqisat hatta ju'ilat khamsan. Kemudian daripada Allah Subhanahu wa taala fardukan 50 sembahyang itu, dikurangkan dia dengan 9 kali kurang, dengan 9 kali ulang bermunajat, sehinggalah jadi 5 waktu. Daripada 50 waktu, 9 kali Nabi duduk naik di balik menghadap Allah, minta korang. Atas nasihat siapa? Atas nasihat Nabi Allah Musa alaihi salam. Adalah hadis, tuan-tuan boleh cek dalam hadis. Nabi Muhammad naik di menghadap Allah, Allah habaq 50 waktu. Turun jumpa Nabi Musa di langit ke-6. Ini cerita hadis yang sahih cerita. Jumpa Nabi Musa di langit yang ke-6. Nabi Musa tanya, Tuhan kata apa? Nabi Muhammad kata, dia fardukan aku dan umat aku semayang 50 waktu. Nabi Musa kata, punggah. Dia kata, kalau 50 memang punggah betul. Dijumpa balik, minta korang naik. Ya Allah, umat aku lemah lalu betul dulu ni apa semua, kurang sikit. Tuhan potong. Turun naik. Macam mana? Dia abang, Tuhan potong sikit. Ada? Diminta lagi. Nabi Musa kata, aku nak bakar satu. Nabi Musa kata, umat aku badan lebih besar, lebih kuat, lebih gagah berbanding dengan umat hang lah ni. Pun tak terbuat kalau 50 waktu. Dia kata, dengan umat hang yang kemetot ni, kalau kena 50, mereka tak buat apa dah. Kata. Akhirnya jadi apa? Jadi 5. Dengar cerita tu nampak macam hadis sahih. Ada apa dia? Kita kena abang. Sebab kadang-kadang ada dengar kuliah ni pun nak kaya dah juga. Dia dengar dia start tungkat sebelah tu. Kecil kan hadis ni. Dia kata, jawab pula macam berdiri tak raya. Bila duduk tawak-tawak. Nakai ni kita kena peringat awal-awal. Ni jenis nakai ni. Pasal apa? Ini hadis yang sahih, yang menceritakan tentang benda ni. Nakai ni dia ada tempat. Ada tempat dia dengan Quran, dengan hadis sama, nakai sama. Dengar ni okey, cukup. Jangan duk buka ruang kepada nak jadi nakai ni. Baik. Kemudian dia kata apa? Sebab jadi kurang itu ialah manakala munajat Nabi SAW ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, maka diwahyukan kepadanya barang yang diwahyu, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala baginya, telah aku fardukan ke atasmu dan ke atas umatmu 50 semayang tiap-tiap hari semalam. Ini dia punya kesimpulan hadis. Kemudian daripada itu turunlah Nabi Muhammad SAW sampai kepada Nabi Allah Musa alaihissalam di langit yang ke-6. Maka ditanya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, apa yang difardukan Allah kepada engkau dan kepada umat engkau?"
Jawab Nabi SAW, 50 waktu sembahyang fardu. Dia kata Allah suruh sembahyang 50 waktu. Dan sembahyang itu pula fardu. Mesti kena buat. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, hendaklah kau kembali bermunajat ke hadrat Tuhan. Dan pohon kurang daripada itu. Nabi Musa kata, pergi minta korang. Kerana umat kamu orang yang daif. Nabi Musa kata, dia tak boleh buat. Kalau 50 ni tak boleh buat. Tiada tersempurnakannya sebanyak yang demikian itu. Dan aku mempunyai umat yang gagah itu pun tidak terjunjung kalau suruh Allah yang demikian itu. Nabi Musa kata, umat aku badan sekok-sekok macam sang kedembai. Macam apa badan. Badan seorang-seorang punya besar. Dia kata pun tak boleh buat. Kalau 50 waktu jam dia pak. Tolong, dia kata pergi minta. Hendaklah kembali engkau mohon kepada Allah agar dikurangkan. Maka Nabi SAW naik lagi bermunajat ke hadrat Allah dan memohon agar dikurangkan. Maka dikurangkan Allah 5. Kemudian kembali pula turun jumpa Nabi Allah Musa alaihissalam. Lalu Nabi Allah Musa suruh naik lagi, bermunajat lagi, minta korang lagi, kerana tiada terkuasakan oleh umat Muhammad mengerjakannya. Sehinggalah 9 kali Nabi naik turun bermunajat minta korang itu. Maka sampailah tinggal 5 waktu. Itu dia. Cerita dia macam tu. Dan berjumpa dengan Musa alaihissalam. Maka suruh jua Nabi Allah Musa naik minta korang lagi daripada 5. Nabi Musa tahu dah. Tahu dah ni anak ada hari ni yang kata Haji Musa lah ni. Nabi Musa tahu dah Haji Musa itu tak boleh buat. Dia kata. Dia habaq dah. Dia kata tak boleh. Dia kata Muhammad 5 pun pergi minta sikit lagi lah. Dia kata. Maka dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ya Musa, sekarang ini telah dikurangkan Allah 9 kali 5. 9 kali 5. Maksudnya apa? 45 dah. Potong. Tinggal 5 waktu aja lagi. Dan tinggal lagi 1/10 aja. 1/10 tu berapa? 5. Matematik pula dia bagi kat kita hari sini. Tadi dia habaq 9 kali 5, lepas tu dia habaq 1/10. Kan? Jadi kalau budak cerdik dia tulis. Okey, 25. Tak. Kalau tak cerdik ni dia polai kapung habis-habis dia tak tahu apa. Ya. Baik, maka betapalah sudah banyak kurangnya itu, maka tiadalah lagi upaya nak menunjukkan muka ke hadrat Tuhan, nak minta korang lagi. Nabi Muhammad kata aku tak boleh, tidaklah, malu aku dah. 9 kali naik minta korang, kalau pergi 10 kali dia kata, oh, Nabi Muhammad kata tak sanggup. Malulah aku, maka sudah sebanyak itu dikurangkan oleh Allah, maka aku hendak minta lagi, maka tiada aku akan pergi lagi. Nabi Muhammad kata dekat Nabi Musa, dia kata dekat ni dia kata, 5 pun nak pergi minta korang lagi, aku tak tahu dah, aku tak pergi dah. Dengan seketika itu juga didengar satu suara, sebagaimana dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata thumma nudiya ya Muhammad innahu la yubaddalu alqaul ladayya wa inna laka bihadha alkhams 50. Bunyi suara tu, dia kata apa? Kemudian berserulah suara yang menyeru, ya Muhammad, bahawasanya tiada ditukar akan cakap di sisiku. Suara Allah Subhanahu wa taala. Suara tu kata apa? Dia kata, Muhammad, aku Tuhan, aku berpegang pada janji. Kalau aku suruh hang sembahyang 50 waktu, aku tetap pegang pada janji aku. Yakni aku suruh sembahyang 50 waktu sembahyang, maka iaitu 50 sembahyang jua pada pahalanya. Tiada aku kurangkan dia. Itu dia. Aku suruh hang sembahyang 50 waktu, tapi minta korang sampai tanggal 5. Walaupun 5 yang hang buat, pahala 50 aku bagi. Tuhan kata macam tu. Tetapi aku ringankan kepada mengerjakannya, iaitu 5 waktu saja sebagai ganti 50. Tuan-tuan, Tuhan kesianlah betul. Kesianlah lah. Kita kena speed track RM300. Ya. Dia bagi diskaun RM50. 50 tak mau bayar lagi. Dia naik balik 300 pada muka. Ya. 300 dah bagi 50, dibayarlah. Memang kita salah pun. Dia nak lawan apa, memang salah pun. Memang bawa kereta ambil. Ya. Salah ni salah, dibayarlah. Tak mau bayar juga. Dah ni satu hari tak kena bayar, satu hari tak kena bayar, kena 300 pula. Kan? Nak pergi minta korang daripada 50, RM5 tak boleh ke? Macam ni lah cerita ni.
50 waktu, korang 5 sampai tinggal 5. Nak pergi minta lagi. Nabi Muhammad kata, aku pun ada ayak muka juga. Aku tak lepih dah. Ayak muka aku kena jaga juga. 5 pun nak pergi minta korang lagi. Apa kita ni dengan nikmat Tuhan bagi kat kita? Nikmat Tuhan bagi kat kita ni. Boleh pagi-pagi celek mata, peluk kata buka luas, boleh duk bangkit kawat main masjid semayang. Tak syukur lagi ke? Tak syukur lagi ke? Nak main semayang subuh 2 rakaat tak boleh ke? Lepas subuh nak semayang pula tengah hari dah pukul 1 lebih. Nak semayang pula 4 rakaat. Tengah hari, tengah cargas, tengah kita duk kerja ni, nak break sat 4 rakaat tak boleh ke? Malu kita kat Tuhan. Dah lepas semayang lohak pukul 1 suku 1:30 lepas semayang, nak tunggu asar pula 4:30 lebih tak ni. Baru nak semayang pula lagi 4 rakaat. Tak boleh dah. Lepas semayang asar dah balik rumah, mandi, manda apa semua, main masjid 3 rakaat. 5 minit aja nak semayang 3 rakaat ni. Tak boleh dah. Lepas 3 rakaat semayang nak duduk, nak bersila, nak dengar ayat Quran, nak dengar hadis Nabi dalam kuliah, dalam tazkirah, dalam apa. Lepas tu nak semayang pula Aisyah 4 rakaat. Berat sangat ke Tuhan suruh ni? Sampai tu pun tak boleh buat. Nak pergi minta korang lagi. Nabi Muhammad kata, aku tak buat dah. Aku tak buat dah. Hak Tuhan bagi ni rahmat daripada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi sahih dan telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Ni hadis cerita pasal Nabi duk minta korang semayang ni ada di dalam Sahih Bukhari, ada di dalam Sahih Muslim dan di dalam Sahih keduanya dengan panjang lebar hadis ni daripada awal Isra sampailah kepada Mi'rajnya. Maknanya apa? Hadis ni hadis yang sangat sahih, sangat kuat. Cerita tentang Nabi kesian ke kita ni atas nasihat Nabi Allah Musa alaihi salam. Nabi pun kesian ke kita ni, diminta supaya Allah ringankan taklif beban semayang yang dikenakan ke atas kita ni. Nah, insya-Allah lepas ni kita tengok bab fi fadli salawatil khams. Cerita tentang apakah kelebihan sembahyang 5 waktu. Yang kita sembahyang subuh, zuhur, asar, maghrib, isya tu, apa kelebihan dia? Tuhan bukan suruh buat buta. Bukan Tuhan suruh buat, hampa buat buta ya, tak dapat apa. Dah. Tuhan suruh buat daripada 50 jadi 5. Siapa yang boleh buat 5 tu, apa pula janji Tuhan kepada orang yang buat tu? Tak adil lagi kat Tuhan ni dengan kita. Maha adil, tuan. Maha adil apa yang dia buat kat kita ni. Dia bagi kat kita ni, apa Quran kata? Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau hampa cuba nak bilang nikmat Tuhan bagi ni, nak bilang, la tuhsuha, hampa tak nak bilang. Tuhan bagi kat kita ni badan kita pada rambut sampai ke kaki, tuan-tuan. Allah bagi nikmat ni pada rambut sampai kaki. Kita duk abang umum ya, tu Allah bagi sihat aja. Dah tengok bagi detail daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Allah tak bagi kita sakit gigi, tu baguslah, tuan. Daripada ujung rambut sampai ujung kaki, dia tak bagi sakit gigi. Baguslah. Pasal apa? Pasal sakit gigi, berapa ekor kucing kena tendang. Kerana sakit gigi. Satu puntung aja belakang ni sakit. Kerana tu aja. Berapa biji papan rehai Quran kena karate pecah. Ni pasal sakit gigi ni. Sakit gigi ni dia tak boleh. Sakit gigi ni ayam berketuk pun dia teroligan. Dia maki, dia sumpah seronok, dia terjun anak tangga tu tak pijak, dia terjun pergi, dia cari ayam mak bunyi ni. Pasal apa? Dia sakit gigi. Satu aja contoh. Contoh sahabat, contoh besar-besar. Tadi satu sahabat di Kampung Selamat mati dalam tidur. Mati dalam tidur. Muda lagi. Tidur habis. Doktor suspek kata jantung. Tu yang kata dia. Nampak? Allah bagi dekat satu-satu manusia satu habuan dia bagi. Kita tak tahu, tuan-tuan, kita tak tahu ni esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, kalau panjang umur 10 tahun ke depan, apa kita punya laluan nak pergi ni, kita tak tahu. Kita cuma boleh minta dekat Allah, tang mana tempat mustajab doa, minta ya Allah bagi dekat aku sihat tubuh badan supaya aku boleh beribadat kepadamu. Itu je kita boleh minta. Hak dia nak bagi apa, wallahu a'lam. Mata tengok dah, ada yang dia bagi apa, dia taruh sampai umur 70, 80, 90, 100.
Nak bergerak pun tak boleh, kena anak cucu angkat, pi pancong, pi apa, lambat angkat kencing berak, bubuh kain, anak cucu lari, orang tak mau jaga, orang ni tak mau belak. Ada hak dapat habuan macam tu pun ada. Allah bagi elok kat dia, dia elok cergas, main masjid, semayang maghrib, semayang isyak, apa semua elok. Tetap tidur. Esok pun nak gerak semayang subuh habis dah. Ada. Satu jemaah kita duduk ikut kuliah pengajian di Tanjung ni. Dia mana pun basikal dia. Basikal, motor apa tak tahu bawa. Basikal ya. Tiap-tiap habis kuliah mesti salam ya. Dengan kita ni mesti main salam. Tuan tangan salam. Cergas dia. Dia tak pernah, saya tak pernah tengok dia pakai baju Melayu, pakai kain pelekat, tak pernah. Bila masa tengok dia pun baju kemeja dengan seluar panjang. Tapi lepas dah dia tak ada lah. Lepas dia tak ada. Saya tanya. Pergi kuliah masjid tu tak. 2 kali pergi tak ada. Saya tanya mereka. Saya kata mana pergi kita punya sahabat ni. Saya sebut nama dia. Allah Ustaz lupa nak beritahu. Betul lah dia tiap-tiap kali habis kuliah dia dengan Ustaz dia mesti main salam. Saya tahu kan. Tak ada lah Ustaz. Pasal apa? Tak tahu. Ustaz malam dia habis tu. Maghrib main semayang di masjid Jelutong kita. Maghrib semayang masjid Jelutong. Lepas maghrib tu turun ke Langkabut. Pasal malam tu masjid tak ada kuliah pengajian. Tangkap basikal dia, kayuh pergi satu surau apa, surau IJM apakah berdekatan dengan Jelutong ni. Kayuh basikal pergi kuliah di sana. Dia setiap malam mesti ada kuliahnya. Dia ada senarai dia, malam ni nak dengar siapa esok basikal dia. Sihat lah, orang tak boleh kayuh basikal. Dia pun fit. Dia unmarried, dia tak kahwin punya orang. Umur dah 50 plus. Dia jenis orang tak kahwin. Dia pun tak mau nak menyusah siapa. Payah-payah pergi tidur masjid dia. Bukan orang susah. Ada tanah dalam pulau, dalam island tu, tanah tu orang minta beli juta harga. Tak mau jual. Pasal apa? Pasal mak dia bertanya dengan jual. Saya basikal mengaji. Lepas semayang maghrib di Jelutong, angkat basikal, saya pergi surau. Dengar satu kuliah sana. Semayang isyak di sana. Balik, esok nak gerak subuh banyak habis. Macam tu pun ada. Dia kata kat mereka, Alhamdulillah. Kalau Allah bagi kat kita, boleh pilih nak mati macam mana, saya pun nak minta mati macam dia. Kalau Allah bagi pilih, saya pun nak macam tu. Boleh main sihat-sihat, mengajak apa semua, elok-elok apa semua, balik tidur mati. Kita tak susahkan orang pun tak jadi susah dengan kita pun tak fitnah orang pun tak jadi fitnah dengan uzuk kita apa semua. Elok, Alhamdulillah, balik. Kalau boleh pilih. Tapi habuan. Satu orang habuan tak sama tuan-tuan. Di sinilah letaknya apa? Doa kita kepada Allah. Minta ya Allah kata. Kalau Allah tak bagi macam yang kita minta pun, kita baik sangka. Hak Allah bagi itu baik untuk kita. Cukup. Nah, itulah kehidupan bagi orang Islam yang beriman kepada Allah. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bagi taufik dan hidayah kepada kita semua. Insya-Allah kita sambung tajuk fi fadli salawatil khams. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سائر أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.